Baik, minda kita memerlukan kesihatan yang mantap dan ini terpulang kepada setiap individu tersebut. Bagaimana cara untuk ia dapat menenangkan jiwa dan juga mindanya. Baik, bagi segmen Sihat Minda kita pada hari ini pula, ia berkaitan dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2023. Dan alhamdulillah narasumber kita Mahirah ya membawakan kepada Auda. Yang pertama iaitu yang mulia Puan Nur Syahzuani binti Haji Azman, pegawai psikologi, dan juga yang mulia Nur Hazwana binti Haji Muhammad Zain, pegawai psikologi yang sudah pun bersama kita pada pagi ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar Puan pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini inilah sebabnya kita mengenakan tudung pakaian warna hijau. Ini salah satu tanda sokongan kita mengenai dengan kesedaran Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini, tahun 2023. Jadi kita mulakan daripada Puan Syahzuani ya, terlebih dahulu ya. Ingin kita ketahui bilakah sebetulnya Hari Kesihatan Mental Sedunia ini biasa diadakan dan untuk tahun ini apa temanya? Okey. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kami mewakili dari Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput kami untuk sama-sama memperingatkan Hari Kesihatan Mental Sedunia di pagi hari ini. So jadinya Hari Kesihatan Mental Sedunia ni selalunya disambut pada 10 Oktober setiap tahun di seluruh dunia, termasuklah zaman negara kita ni Brunei Darussalam. Ia bertujuan satu untuk memberi kesedaran mengenai kesihatan mental dan juga menggerakkan usaha bagi memberi sokongan untuk golongan-golongan orang yang ada bermasalah kesihatan mental ni. Jadi tema untuk tahunan ni ia tiap tahun berlainan. So tema untuk tahunan ni mengikut World Federation for Mental Health. 2023 adalah Mental Health is a Universal Human Right. Dalam bahasa Melayunya, kesihatan mental adalah hak asasi manusia. Ya, betul. Baik, telah pun dikongsikan bersama Auda ya berkenaan dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia tersebut untuk tahun ini telah pun diadakan. Untuk seterusnya bagi negara Brunei Darussalam, kita bersama dengan Puan Hazwana ya. Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia tersebut, antara objektif-objektifnya bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalannya. Objektif bagi sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini di Brunei selaras dengan tema yang disebutkan Puan Wani tadi, di mana tiada sesiapa pun yang terkecuali daripada kesihatan mental ini, kerana ianya semua hak asasi semua orang. So selain daripada memfokuskan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk orang ramai seperti tahun-tahun yang sebelumnya, berbeza pada tahun ini Kementerian Kesihatan memfokuskan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia kepada golongan-golongan yang bekerja, iaitu kesihatan mental dan kesejahteraan di tempat kerja. Dan ada beberapa objektif utamalah daripadanya. So di antaranya ialah bagi terus meningkatkan kesedaran dan mendidik golongan-golongan yang bekerja ni tentang kepentingan kesihatan mental dan kesejahteraan, dan seterusnya juga meningkatkan kefahaman rakan sebaya, organisasi iaitu di tempat kerja, ahli keluarga dan komuniti tentang kesihatan mental ini dan penyakit mental, termasuk pengurusan dan impaknya jua. Dan ada beberapa lagi objektifnya, iaitu dari segi mengkongsikan dan mempromosikan perkhidmatan-perkhidmatan penjagaan kesihatan mental yang ada di Brunei Darussalam, terutama sekali di bawah kesihatan Kementerian Kesihatan sebaiknya, iaitu termasuklah juga talian kesihatan mental, iaitu talian harapan, dan juga antaranya juga yang paling penting sekali ialah bagi terus menangani persepsi negatif terhadap kesihatan mental di negara Brunei Darussalam ini, bagi mengurangkan stigma yang berkaitan dengan kesihatan mental. Itulah terutama sekali tempat kerja itu yang terutamanya lah objektifnya. Alhamdulillah, itulah sebenarnya kesihatan mental bukan saja satu hak asasi manusia ya, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama, dan bukan pula yang kita ni tanggungjawab terhadap mungkin secara individu dan sebagainya. Jadi memang memerlukan kerjasama semua. Jadi berbalik kepada Puan Syahzuani, mengapa terdapat fokus ya kepada kesihatan mental di tempat kerja seperti yang telah dikongsikan tadi oleh Puan Hazwana. Jadi untuk tahun ini sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia di negara Darussalam memfokuskan kepada kesihatan mental di tempat kerja. Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita, Puan. Okey.
So kalau dilihat dari secara global lah, mengikut kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, pada tahun 2019 kira-kira dalam 15% lah di kalangan orang dewasa yang bekerja mempunyai gangguan kesihatan mental. Itu sangat tinggilah. Bagi negara tani pula, Brunei Darussalam ini, satu tinjauan khusus telah dijalankan untuk menilai status kesejahteraan mental di tempat kerja masa 3 tahun pada tahun 2019 hingga 2021. Penemuan awal tinjauan ini didapati beberapa permasalahan kesihatan mental lah di tempat kerja. Ia melibatkan dalam 849 penjawat awam dari semua kementerian, 12 kementerian surveiannya. So didapati 13% mengalami kemurungan, gejala kemurungan, simptom-simptom kemurungan. 30% mengalami kebimbangan, iaitu macam uri. 20% melaporkan tekanan. Ini tinggi lagi ni, 60% mengalami burnout. Dan 17% mengalami bully. Tinjauan ini pun bukan boleh juga mendapatkan peratus-peratus yang mengalami gangguan seksual dalam 7.3%, 3.4% ada keganasan fizikal, dan 7% menghadapi ancaman keganasan fizikal di tempat kerja. Iaitu amat pentinglah bagi Kementerian Kesihatan mengambil inisiatif ini untuk menekankan lagi isu-isu yang membimbangkan di Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini. Ini pun untuk meningkatkan kesedaran mengenai impak kesihatan mental di tempat kerja lah. Betul. Baik, kalau kebiasaan kita ni mendengarkan Mahirah dan juga Puan ya. Kita mendengarkan kes-kes sedemikian ini, ada bully ataupun fizikal ini semuanya kebanyakannya hanya di sekolah saja, tapi walhar rupanya berlaku di tempat kerja pun sedemikian rupa juga, hingga kan ia boleh menyebabkan lagi impak kepada keluarga dan juga sosialnya. Jadi mungkin ada juga dikongsikan dengan adanya sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini, mungkin ada program ataupun aktiviti-aktiviti yang akan atau telah diadakan, Puan. Okey, baik. So pada tahun ini Kementerian Kesihatan telah melancarkan simposium sama program Jerayawara Kesihatan Mental bersempena dengan Kesihatan Mental Sedunia ni. Sudah dijalankan pada kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Ianya diungkayahkan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dan juga Jabatan Psikiatri Lipas Hospital dan juga perkhidmatan psikologi klinikal dan psikologi klinikal dan komuniti. Aktiviti yang kami jalankan kemarin itu termasuklah juga menginvite penceramah khas seperti daripada perkhidmatan unit kaunseling dan kefahaman agama KAFA dan juga daripada Universiti Brunei Darussalam ada juga kami invite sama penceramah dari Kementerian Kesihatan itu sendiri dan kami menjemput itu bagi mereka ni untuk membentangkan topik-topik yang relevan lah sama yang bersesuaian juga dalam memberi manfaat bukan saja kepada individu malahan juga pada sesebuah organisasi lah mengikut yang tema disebutkan contoh dalam kepentingan dalam memberi sokongan lah dan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja khususnya tu. Dan itu pada sebelah pagi simposiumnya tu, di sebelah petang pula kami membuat program Jerayawara dijalankan yang melibatkan sesi perkongsian ilmu juga daripada penceramah khas sama juga daripada KAFA iaitu unit kaunseling dan kefahaman agama dan juga daripada Jabatan Perkhidmatan Awam ada juga kami menginvite dan daripada Kementerian Kesihatan sendiri juga ada membagi ceramah untuk Jerayawara kami itu dan selain daripada itu juga kami involvekan sektor swasta
So sektor swasta yang semalam yang kami invite itu ialah daripada Brunei Gas Carrier. Selain daripada perkongsian ilmu di Jeraya Warah tu, maaf kita, ada pameran juga dan juga aktiviti-aktiviti kesihatan mental daripada wakil-wakil agensi kerajaan dan swasta juga turut diundanglah untuk mempamerkan apa saja khidmat kesihatan mental yang diorang boleh berikan macam itu. Tapi yang kelima tu kami khususkan untuk warga-warga Kementerian Kesihatan saja Jeraya Waranya tu. Okay. Dan juga untuk meng-highlight lah Jeraya Wara itu sebenarnya kolaborasi between Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain bersama agensi swasta seperti Brunei Red Crescent dan juga Brunei Gas Carrier, Baiduri, macam itu. Diorang pun also involved bagi mengukuhkan usaha-usaha kolaboratif bagi memastikan kesamarataan dalam hal mengadakan program Jeraya Wara Kesihatan Mental di negara ini. InsyaAllah program Jeraya Wara yang sama akan dilaratkan ke semua 11 kementerian-kementerian yang lain nanti bergilir-gilir. InsyaAllah ia start with Kementerian Kesihatan semalam, so bulan depan kementerian lain lagi, so selama setahun lah tu kira-kira sampai September 2024. So each kementerian ini insyaAllah akan berpeluanglah menjadi tuan rumah iaitu hosting bagi program Jeraya Wara yang sama itu di setiap bulan. Selain daripada itu juga, I also want to highlight bahawa Jeraya Wara itu nanti akan meningkatkan literasi kesihatan mental dari segi latihan pertolongan pertama psikologi, iaitu psychological first aid akan dimasukkan juga latihannya. Itu akan dibuat oleh latihan itu akan dibuat oleh Bulan Sabit Merah Brunei, iaitu Brunei Red Crescent. Okay. Dan sebenarnya psychological first aid ini ia penting sebagai pendekatan atau pertolongan awal lah, kerana ia mempunyai asas yang jelas sama ia berkonsepkan kedaya tahanan manusia, iaitu being resilient lah. So dari segi perkongsian itu nanti diharap kita ni punya golongan-golongan kerja yang sudah mendengar itu nanti boleh mendengar, belajar dan mempraktikkan first aid, psychological first aid nantilah di kalangan rakan sekerja sama di kalangan keluarga sekiranya perlulah nanti. Ya, Alhamdulillah. Jadi itu adalah beberapa program ataupun aktiviti yang akan ataupun yang sudah pun dilaksanakan di negara Brunei Darussalam bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Jadi kalau kita amati tadi memang banyak juga ya antara Jeraya Wara dan juga program-program yang telah pun disediakan sehingga membawa ke tahun hadapan ya. Tahun 2024. Jadi untuk Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk tahun ini membawa tema kesihatan mental adalah hak asasi manusia. Jadi kalau kita melihat tema tahun ini juga ialah untuk meneruskan untuk meningkatkan kesedaran dan juga mendidik orang ramai khususnya ya tentang kesihatan mental ini, apatah lagi pada tahun ini mengetengahkan ya berkenaan dengan kesihatan mental di tempat kerja. Jadi sebelum kita ni masuk lagi ke soalan seterusnya, mungkin sebagai tambahan ni, mungkin antara Puan Syazwani ataupun Puan Hazwana boleh menjawab apa sebetulnya apa penyebab-penyebabnya biasanya yang berlaku jika mungkin dapat dikongsikan bersama dengan kita berkenaan dengan kesihatan mental di tempat kerja ni, mungkin apa penyebabnya? Okay, so seperti yang saya kira bagi tahu tadi quite significant peratus lah yang mengalami masalah bully, masalah physical abuse di kalangan tempat kerja ni. Ini adalah salah satu puncanya kenapa adanya masalah kesihatan mental. Pasal setiap individu itu kita ni ada different childhood, tadi ada cara pembawaan diri, personality lain berlainan. Okay? Bukan semua
yang ada mengalami masalah buli semua dapat menanganinya. So lain-lain orang lain cara penerimaannya So tani mesti juga sensitif sikit dengan memahami cara penerimaan setiap individu itu. So kalau tak ada masalah yang sebegini di tempat kerja, ianya akan melaratkan lagi orang atau seseorang itu akan mengalami gangguan kesihatan mental. Baik, telah pun dikongsikan juga kepada Auda ya berkaitan dengan masalah di tempat kerja ini, penyakit mental dan sebagainya ataupun masalah mental ini sebetulnya. Jadi mungkin juga dapat dikongsikan oleh Puan. Mungkin kemarin telah pun diadakan di Kementerian Kesihatan sendiri dan juga seterusnya bagi kementerian-kementerian yang lain. Bagaimana pula jika mereka yang berada di swasta ingin mengetahui ataupun ingin mengikuti antaranya tadi ada ceramah-ceramah dan juga sebagainya, mungkin apakah ada alternatif seperti menyaksikan secara live streaming dan bagaimana mungkin? Belum ada untuk live streaming itu because masa ni kami memfokuskan ke kementerian-kementerian dulu. Mungkin in the future insya-Allah boleh. Ya, insya-Allah boleh ya. Dan juga mungkin dapat juga dilaratkan kepada orang awam sendiri ya. Jadi untuk itu berkaitan dengan cara sedemikian, kalau rasanya mungkin ketika ini belum dapat disaksikan ataupun diikuti oleh orang awam, bagaimana jika mereka ada pertanyaan ataupun ada ingin mendapatkan khidmat bantuan daripada pihak kesihatan sendiri untuk mereka menghubungi? Okey. Bagi orang ramai lah yang mungkin mempunyai masalah atau isu kesihatan mental atau ingin mendapatkan khidmat bantuan kesihatan mental, bolehlah kita pergi ke hospital-hospital atau klinik-klinik berdekatan, sama ada swasta atau kerajaan, untuk mendapatkan rujukan kepada psikiatri atau psikologi. Okey, dari sana klinik-klinik atau hospital-hospital boleh merujuk individu itu untuk mendapatkan khidmat psikologi sama psikiatri di sana. Baik, ya, Puan yang ingin juga bertanya ni, mungkin ada lagi. Kalau tak ada orang ramai juga yang kan tahu sajalah pasal kesihatan mental atau kan mengenal pasti gejala-gejala apa yang masuk dalam masalah kesihatan mental. Diorang pun boleh menelefon talian harapan 145. Masa ni beroperasi 24 jam. Tapi rasanya Puan ada yang takut ni, kerangnya takut terjejas dengan tempat kerjanya, bos ataupun ketua akan menilai dirinya ni mempunyai masalah, jadi tugasan yang berat ataupun yang perlu dipikulnya indah diberikan. Jadi mungkin apakah langkah-langkah konsultasi ataupun juga maklumat-maklumat tersebut akan dirahsiakan ataupun akan dikongsikan bersama dengan syarikat ataupun jabatan? Okey. So pada siapa yang menghubungi talian harapan, kami boleh bagi tahu yang all this are very confidential lah. Okey. If orang mau tahu pasal kesihatan mental saja ke, atau dorang kan meluahkan perasaan dorang di sana, it's very confidential. They don't have to bagi tahu nama dorang ke, umur dorang ke, dari mana dorang tinggal di mana. It's andang untuk orang bebas untuk meluahkan perasaan dorang sanalah. Tapi kalau bagi yang berjumpa dalam khidmat psikologi sama psikiatri, tahun ini itulah pasalnya kami memfokuskan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini khusus untuk tempat kerja. Pasal bukan ia kira melingkungi keseluruhan kerjasama dari individu, tempat kerja, family, orang awam. So ia tanggungjawab bersama. So that's why tahun ini kami mulakan dengan tempat kerja kerana dengan
data yang kami penemuan awal survey itu menunjukkan quite significant peratus yang mengalami kesihatan mental di tempat kerja. So barangkali tahun depan it will be a different tema lah. Tapi masa ini we also notice macam ada yang takut, masih ada stigma di tempat kerja, takut kena ni, takut kena tu. So nasihat-nasihat atau saranan-saranan bukan saja untuk individu tapi untuk organisasi itu sendiri. Menyarankan dorang untuk lebih memahami seorang individu yang mengalami kesihatan mental ini, so dorang boleh mengubah suai cara pekerjaannya. Kalau buat masa ni individu itu belum lagi dapat membuat pekerjaan yang selalu dibuatnya, Tani boleh cuba menolong atau menyokong dorang dari segi mengurangkan lighter duty for temporary atau mencari jalan sama-sama daripada mengasingkan dorang pulang. Ya, alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak ya perkongsian kita pada pagi ini. Jadi untuk akhirnya untuk segmen Sihat Minda ini Puan, mungkin ada saranan, harapan dan juga sedikit nasihat berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Ya. Okey. Mungkin saranan itu ada beberapa perkara lah kali yang kita ni perlu tekankan di sini. Sebagai masyarakat barangkali tadi sama-samalah meningkatkan lagi kesedaran tentang kesihatan mental ni, dan juga mengurangkan stigma, itu yang paling penting lah. Di mana pun kita ni berada, diharapkan stigma tu kita ni dapat kurang-kurangi supaya orang yang memerlukan itu berani tampil ke hadapan. Okey, because bersama dengan tema yang kita ni tadilah yang hak asasi semua. Jadinya kita ni mesti bagi hak tu pada orang yang memerlukan lah. Kalau tadi ada stigma, diorang akan menerima hak diorang untuk meminta ataupun mendapatkan pertolongan itu. Itulah dari saya. Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Syahzwani binti Haji Azman, pegawai psikologi, dan juga Puan Nur Hazwana binti Haji Muhammad Zain, ya, iaitu pegawai psikologi. Terima kasih sekali lagi. Dan kita harapkan juga mudah-mudahan acara dan juga program-program yang akan bakal berlangsung nanti semuanya akan berjalan dengan lancar, ya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.